Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Kita pagi ni Ustaz nak jemput Afif Farhan untuk membacakan doa. Afif Farhan ada? Afif Farhan bacakan doa yang lain kita semua aminkan doa. Afif Farhan leh. Alamak, leh pula dah. Baru suruh baca doa dah leh pula. Siapa boleh bacakan doa? Ana. Okey. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, lapangkanlah dan mudahkanlah bagi kami urusan kami, dan lepaskanlah kesimpulan lidah kami, supaya mereka faham kata-kata kami. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syabil Wahna yang membacakan doa sebentar tadi, yang kita sama-sama aminkan. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tersebut akan memberikan kita kecerdasan, ketenangan untuk berada dalam kelas sirah pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kita pada pagi ini kita akan meneruskan lagi kelas kita, kelas sirah kita pada pagi ini dengan tajuk yang kita telah bincangkan beberapa minggu sebelum ni, bertajuk tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu fatanah. Fatanah. Ustaz, berapa Ustaz? Muka surat 150. 150. 150. 150. Buku teks pendidikan Islam. Dia? Dah buka dah Ada. Ustaz. Okey. Okey, sebelum tu kita buat rujukan sikit. Kita buat game. Okey. Tengok dalam link yang Ustaz hantar tu. Cuba buat dulu. Okey. Muka surat 150. Tengok uang ni dulu. Kita ulang kaji sedikit. Buku koko ke buku hijau? Buku hijau. Buku ni.
Buku pendidikan Islam. Alamak, tak nampak ya. Buku pendidikan Islam. Okey. Buat saja. Buat Ustaz. Tak apa, pelan-pelan. Loading lama pun pelan-pelan. Tapi ni dia tulisan Rumi lah. Jawab Ustaz. Jawab. Boleh jawab. Nak tengok dalam buku pun boleh tengok dia punya jawapan, cara jawapan dia. Tapi soalan tu dalam Rumi. Boleh. Buku sirah yang pendidikan Islam tu yang warna dia tulis ada akidah ibadah apa semua tu lah. Betul. Ni buku ni. Okey, nampak. Nampak. Terima kasih Ustaz. Sama. Tak apa, Fawaz tak bawa tak apa. Nanti Ustaz share dia punya dekat share screen ni. Kalau kita bincang dalam muka surat tu lah nanti. Tapi sebelum tu buat kuis tu dulu. Kita buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan tajuk ni yang telah kita bincangkan pada beberapa minggu lepas. Minggu sebelum tu 2 minggu lah kita dah bincang tentang sifat fatanah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah siap dah. Siapa yang dah siap? Ustaz, dia loading lama. Loading lama. Tak apa. Kalau loading lama sekali kita bincang sekali. Lagi start bagi masa 2 minit lagi. Loading lama line internet slow tu kot. Kan. Dari tadi lagi tak boleh loading. Okay, lagi 2 minit. Buat dulu pelan-pelan. Hari ni kehadiran 17, 18, 19, 20, 25 orang hadir hari ni, alhamdulillah. Ustaz, skor Ana 7/13. Masa 3 minit 22 saat. Bagus, alhamdulillah. Tahniah Nur Auni. Khairul Abdullah Fahim. Yang baru masuk ni, yang tak tulis nama lagi, sila tulis di ruang chat untuk Ustaz catat kehadiran. Lagi takut terlepas catat kehadiran. Okey. Mari kita bincang. Tak apa, yang mana yang tak siap tu nanti buat lepas ni. 6/13 bagus Muqarabi, alhamdulillah. Okay, kita bincang sama-sama soalan dia punya jawapan dia. Ustaz pun tak ingat juga ni jawapan dia. Okey. Boleh mula sekarang ya. Okey. Apakah maksud fatanah? Fatanah maksudnya apa? Bijaksana, Bijak. berakal, budi dan pintar. Siapa jawab betul ni? Sang. Yeay. Right, betul. Okey. Bagaimanakah Rasulullah menggunakan kebijaksanaan beliau dalam menyelesaikan isu peletakan batu Hajar Aswad? Macam mana? Setiap pembesar kabilah betul-betul budi baik. Kan Ustaz ceritakan dulu kan.
dia depa bergaduh tu nak letak Hajarul Aswad. Lepas tu Nabi SAW cadangkan letak kain serban Nabi. Lepas tu Nabi SAW pun suruh depa semua angkat tu, semua dapat letak. Ye, betul. Okey, yang ketiga, bagaimana Rasulullah menggunakan kebijaksanaan beliau dalam merancang strategi hijrah? Macam mana? Menggunakan jalan lain ke Madinah. Jalan lain ke Madinah. Betul kah? Jalan lain ke Madinah. Betul. Kan kita Ustaz tunjukkan yang peta tu kan. Mula-mula ada jalan highway tu yang warna biru tu. Warna biru kah? Ada jalan highway nanti kita tunjuk. Kita buat rujukan balik. Lepas tu ada jalan yang biasa dilalui, ada jalan yang jarang dilalui oleh penduduk Mekah. Jadi Nabi SAW menggunakan jalan tersebut untuk sampai ke Madinah. Okey. Yang ketiga, bagaimanakah Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaan beliau dalam membina perpaduan penduduk di Madinah? Macam mana? Perpaduan. Membentuk piagam Madinah. Membentuk piagam Madinah. Ke mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar? Tak, membentuk piagam Madinah. Madinah. Betul. Membentuk piagam Madinah. Okey. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kebijaksanaan beliau dalam memperkuatkan kaum muslimin? Macam mana memperkuatkan? Saudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Saudarakan kaum Muhajirin. Mempersaudarakan. Jadi betul lah Nabi SAW ni bila Muhajirin ni, apa maksud Muhajirin? Muhajirin ni adalah orang yang berhijrah. Betul. Muhajirin ni orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Mereka dinamakan golongan Muhajirin. Maknanya mereka ni orang Mekah. Ansar ni apa? Ansar ni orang Madinah. Sebab apa nama dia Ansar? Ansar ni maksudnya orang yang menolong. Mereka kan menolong orang yang berhijrah, orang Muhajirin ni. Mereka berhijrah ke Madinah. Jadi orang Ansar ni adalah orang yang menolong orang Muhajirin. Jadi Nabi SAW memperkuatkan kaum muslimin dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Siapa jawab ni? Betul? Betul. Okey. Siapakah yang membantu Rasulullah SAW berhijrah menggunakan jalan lain? Abdullah bin Uraikid. Bukan Abdullah bin Mas'ud ke? Tak. Bukan Bukan. Abdullah bin Uraikid betul lah? Abdullah bin Uraikid ni adalah orang yang bukan Islam, tapi dia tolong tunjuk jalan kat Nabi SAW ketika berhijrah. Okey. Ni contoh situasi ni maksud contoh. Akil dan Amru bergaduh. Bila mereka bergaduh, apakah tindakan anda sebagai meneladani kebijaksanaan Rasulullah SAW? Nak buat apa? Menerangkan persengketaan. Bukan biarkan saja. Bukan lah. Meleraikan persekitaran. Betul. Siapa jawab meleraikan persekitaran? Okey. Yang seterusnya, apakah tauladan utama yang diperolehi menerusi pembentukan piagam Madinah? Piagam Madinah. Piagam Madinah ni apa? Ingat tak piagam Madinah? Apa dia? Umur Tasnim nak jawab ke? Bukan. Yang satu je salah. Yang ni satu salah. Piagam Madinah ni apa? Piagam Madinah ni adalah undang-undang yang dibuat oleh Nabi SAW dekat Madinah. Nanti Ustaz tunjuk piagam Madinah. Kok nanti lupa, antum semua lupa kan. Jadi dia utamakan perpaduan.
Utamakan perpaduan. Okey, seterusnya. Perniagaan siapa maju dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW? Khadijah. Khadijah, betul ke Khadijah? Khadijah ada dalam ni kan? Ustaz, Ha. kena hantar lah. Tak payah hantar. Kita nak bincang je hari ni. Khadijah ada dalam ni. Betul. Khadijah ni siapa? Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Kamu nak tanya apa? nanti Ustaz bagilah game basikal pula. Game basikal? Apa dia game basikal? Nanti. Oh, ada game basikal lah. Ada dia bagi kat situ, dia boleh pilih sebab bila anda nak try tekan dia boleh pilih dia nak buka kotak ke pagar sesat. Oh. Rancangan anda boleh pilih. Oh, tu. Oh, ni pagar sesat ni. Boleh pilih. Nanti boleh buat sendiri je nanti. Oh, tukar template dia punya ni. Dia boleh bentuk game dia. Dia start buat betul. Nanti dia restart balik ke ataupun dia sambung? Rasanya dia sambung kot. Sambung. Sebab anda tak try pun, anda tengok je. Oh, Dia mula balik lah. Oh, dia mula balik. Oh, ini lain pula ni. Putarkan. Oh, ni masuk Fatona. Alamak, dah habis lah tadi. Kita nak bincang tak boleh bincang dah. Oh, yang ni dia pilih mana-mana soalan je. Soalan yang sama juga. Taladan pembentukan Piagam Madinah. Sambung. Apa tadi? Putarkan. Dia ni kena jawab sendiri. Dia tak ada jawapan. Dia tak ada jawapan. Akhir bergaduh. Lepas tu? Mana jawapannya? Oh, bunyi bising. Tak erti apa kaya ni. Ni boleh lah ni. Kena mula. Anda buka siap dia Ustaz. Buka siap-siap. Tak apa nanti guna. Kita tak ada Ustaz. Tadi kita dah nombor berapa tadi kita bincang tadi? Nombor nombor 10. Mengapakah para rasul mempunyai pemikiran yang sangat kritis? Sebab apa? Dapat merancang strategi dakwah dengan berkesan. Betul ke? Macam mana boleh merancang strategi dakwah dengan berkesan? Sebab tadi anda jawab dapat menarik orang masuk Islam. Lepas tu dia Salah. kata salah dakwah Oh. merancang strategi dakwah. Dapat merancang strategi dakwah dengan berkesan. Jawapan dia A. Jawapan dia. Okey, betul. Jadi sebab itulah Allah SWT mentarbiah para rasul supaya tak kena mute dulu. Cuba mute dulu mic sebab dia bunyi bergaung, bunyi suara start 2 kali. Okey. Ni okey. Baik. Bila rasul Lagi satu tu tak tutup kot. tutup dah. Okey. Rasul mempunyai pemikiran yang kritis. Allah SWT memilih para rasul ni mempunyai pemikiran yang cerdik, pemikiran yang fatonah, supaya para rasul ni dapat merancang strategi dakwah dengan berkesan. Sebab Nabi SAW, contohnya Nabi Muhammad SAW sendiri berhadapan dengan kaum yang pelbagai watak, pelbagai umur, pelbagai latar belakang kan. Sahabat-sahabat Nabi SAW kan macam-macam latar belakang kan. Ada yang orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang baik, ada orang yang bengis. Dan Nabi SAW Latar belakang zaman Nabi Muhammad. Jadi betul. Jadi bila Nabi SAW berhadapan dengan orang yang pelbagai, Nabi SAW kena rancang betul-betul. Kalau nak berhadapan dengan Sayyidina Umar, nak dakwah kepada Sayyidina Umar dulu, macam mana cara dia. Kalau nak berdakwah dengan Sayyidina Bengis tu maksudnya garang lah. Macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan orang yang garang, yang dia cepat marah. Sayyidina Umar.
Jadi Nabi SAW cara berdakwah kepada orang yang berbeza dengan strategi yang berbeza. Maka dia memerlukan akal kecerdikan yang sangat tinggi. Lebih-lebih lagi bila Nabi Muhammad SAW menjadi ketua negara pula kat Madinah, kan macam mana nak mentadbir sebuah negara dengan umat Islam yang begitu ramai, dan memerlukan orang yang sangat yang fatanah sifatnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapannya A. Betul. Okey, seterusnya adalah nama perjanjian yang punya prinsip hubungan masyarakat Madinah. Piagam Madinah. Bukan rukun negara. Beragam Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah. Ingat lagi tak Piagam Madinah? Tak ingat Piagam Madinah. Nanti kita cari Piagam Madinah untuk refresh balik kita punya ingatan kita. Okey, Jawapan dia untuk menjadi pelajar yang berjaya. untuk jadi pelajar berjaya. Untuk jadi pelajar yang berjaya. Betul. Semua betul ni. Apakah kesan Rasulullah SAW menggunakan sifat fatanah dalam perniagaan? Apa kesannya? Yang mana satu? Bila Nabi SAW bijak. Bijaksana dalam perniagaan. B. Mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Ke mendapat kenaikan gaji. Mendapat hadiah dari majikannya. Mendapat rakam perniagaan. B. Mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Betul. Mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Habis dah. Nanti boleh try pula ni. Pagar sesat ke. Pagar sesat. Soalan yang sama juga kan. Fuish. Robot ni. Hui. Syok ni. Wek. Ui. Nanti main sendirilah. Okey, kita sambung kepada perbincangan kita pada hari ini. Tadi Ustaz nak cerita pasal fatanah kan. Kita nak sambung tentang fatanah. Kita tengok buku. Ustaz nanti kalau Ustaz nak buat game, Ustaz buat game basikal. Basikal pula. Jadi kita buat game basikal nanti lain kali, insya-Allah. Okey. Buka muka surat 150. Siapa yang tak ada buku teks tu boleh rujuk kepada skrin yang Ustaz share ni. Kalau tak nampak boleh besarkan dengan dua jari. Dua je. Dia terbalik. Yang ni sebelah kiri. Ni sebelah kiri ni duduk sebelah kanan sepatutnya kan. Tapi tak apalah. Kalau kecil besarkan dengan jari macam ni. Zap. Ustaz kena buka kecil Ustaz. Ustaz yang kecil. Boleh buka besar lagi tu. Meneladani sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Siapa yang Ustaz tak dengar suara lagi hari ni? Cuba cakap. Siapa yang Ustaz tak dengar suara lagi hari ni? Fahim. Siapa saudara? Fahim. Khairul Abdullah Fahim. Fahim. Ustaz tak dengar lagi suara dia. Okey, Fahim baca ni. Baca muka surat 150. Baca cepat Fahim. 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 Cepat Fahim baca. Jumpa muka surat 150. Buku teks Buku teks pendidikan Islam. pendidikan Islam. Ustaz bintang tu. Buku teks pendidikan Islam. Muka surat ni buku teks ni. Fahim jumpa tak? Muka surat 150. Sebelah kanan sekali. Ada pun tak ingat yang fatanah masuk fatanah tu. Kena Hantam je. Kena ingat Kena ingat. Bagus. ingat sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Okey, Fahim baca Fahim.
Yang atas ni, meneladani sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Teladan Ham. Baca. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan. Persengketaan. Menamatkan permusuhan. Lagi? Bawah tu? Rumusan lah. Mendamaikan persangkaan. Okey, bawah tu pula. Teladan. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. dan jujur dalam setiap Pekerjaan pekerjaan yang dilakukan. Okey. Merancangkan sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Okey, bagus. Ada ustaz yang sebelah tu. Nanti dulu Ustaz nak terangkan dulu apa maksud yang dibacakan oleh Abdullah Fahim tadi. Okey, terima kasih. Abdullah Fahim kena berlatih membaca lagi ni kan, supaya kita lebih lancar dalam membaca Jawi. Bagus. Nanti Ustaz bagi stiker hijau. Ramai dapat stiker hijau ni. Okey, meneladani sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Fatonah ni apa tadi hari tu kita cakap? Fatonah adalah kebijaksanaan. Bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ni tak suka orang bergaduh. Itu sifat Nabi Muhammad. Dia suka mendamaikan persengketaan. Persengketaan ni maksudnya perbalahan, pergaduhan. Jadi kalau ada orang bergaduh, Nabi SAW suka meleraikan, suka mendamaikan, suka orang tu tidak bergaduh. Jadi Nabi SAW dengan kebijaksanaan Nabi SAW akan berusaha cari jalan. Macam mana nak bagi orang ni, manusia ni tidak bergaduh. Jadi contohnya macam cerita yang kita bincang minggu lepas ni kan. Bila mereka bergaduh, nak letak akulah yang lebih layak letak batu Hajar Aswad, kaum aku yang lebih mulia, kaum aku lebih hebat. Maka Nabi SAW pun bagi satu cadangan penyelesaian. Jadi selesailah masalah pergaduhan tersebut. Kemudian yang kedua ni, yang bawah ni yang dibaca oleh Fahim tadi, bila Nabi SAW membuat satu perkara dengan teliti, Nabi SAW akan buat perancangan, akan merancang. Macam Nabi SAW pergi berdagang, berniaga, membawa barang perniagaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW rancang betul-betul, jujur dalam perniagaan. Itu merupakan sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Ustaz nak baca tadi. Okey, baca yang ni pula. Okey, baca yang muka surat. Nak baca warna pink. Baca warna Sakinah baru sekali dengan warna pink. Okey, kita ada 1, 2, 3 lagi kan. Satu ni Sakinah baca. Lepas tu Umur baca yang bawah ni. Lepas tu yang bawah sekali siapa nak baca pula? Ana. Nina Suha. Okey. Nina Suha. Okey. Baik. Okey, ni Sakinah baca dulu. Nabi Muhammad Sallallahu SAW mengukuhkan kesatuan kaum muslimin
dan menjadikan mereka bersaudara. Rumusan, utamakan perpaduan dan kesepakatan. Okey. Seterusnya Ummu Tasnim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam. menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Okey. Rumusan. Merangka peraturan dan berusaha untuk Mematuhinya. Okey. Okey, Auni Nasuha. Teladan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Rumusan, berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Okey, bagus. Terima kasih semua kepada yang membacakan teks tadi. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita sambung. Alamak, terpusing pula dah. Okey. Tauladan Nabi Muhammad SAW mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dengan menjadikan mereka bersaudara. Apa rumusan dia? Utamakan perpaduan dan kesepakatan. Jadi ini yang penting ni. Yang memberi kekuatan kepada orang Islam adalah perpaduan, persaudaraan sesama umat Islam. Nabi SAW dengan kebijaksanaan baginda, Nabi lihat perlunya ada persatuan dan perpaduan di kalangan kita. Macam dalam negara kita kan, bila ada 2 atau 3 kumpulan umat Islam yang bergaduh, maka kita ni kena ada orang yang menjadi pendamai kepada kelompok-kelompok yang bergaduh tersebut. Jadi bila orang tu mendamaikan, dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Ustaz sebut minggu lepas tu kan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni merupakan kelompok penduduk yang duduk di Madinah, nama mereka Ansar. Kemudian Ansar tu Nabi SAW mempersaudarakan pula dengan Muhajirin. Muhajirin ni apa tadi? Orang yang berhijrah ke Madinah. Okey. Kemudian rumusan yang seterusnya, merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Jadi ni yang disebut sebagai Piagam Madinah ni. Dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi merangka satu peraturan supaya rakyat hidup dalam keadaan aman, bahagia, tidak ada persengketaan, tidak ada pergaduhan, harmoni dan teratur. Di tu Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Okey Syafiqah, tak apa. Okey, yang terakhir rumusan dia, berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Bagaimana kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Nabi SAW sebagai seorang usahawan, dia berusaha bersungguh-sungguh. Kita pun sebagai contoh tauladan kita sebagai pelajar, kita pun kena berusaha bersungguh-sungguh lah juga. Nak belajar, bagaimana nak hadir ke kelas, buat kerja sekolah, buat latihan, rajin membaca. Kerana kita meneladani ataupun mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus, kena banyak selawat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada apa-apa soalan lagi berkaitan apa yang tajuk yang kita bincang pada hari ini? Semua faham kan? Senang difahami kan?
Kalau senang faham, yang pentingnya adalah kita cuba mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Okey. Baik, sebelum kita menamatkan kelas kita pada hari ini, Ustaz nak ambil kehadiran, nak check balik kehadiran. Aish ada? Aish Rajauddin. Tak ada. Aulia ada? Aulia Ada. Aulia ada. Oh. Ustaz. Ya. Aisyah ada. Aulia tak ada. Oh Aish. Rajauddin ada. Aish ada. Oh, okey. Aish. World of Tank. Oh, Aish ni World of Tank. Ustaz. Ha. Apa umur nak tanya apa? Minta maaf, Betriana 9. 9. Sempat nak habis dah. Lagi 4 minit kita habis kelas kita insya-Allah. Sebelum tu Ustaz nak catat kehadiran tu. Jadi Aulia yang tak ada, Aish ada tadi Okey, Luqman ada, Luqman Hakim. Luqman tak ada. Mujahid bin Muhammad Sofi tak ada. Nur Jasmina ada, Nur Jasmina. Tak ada. Nur Mariah tak ada. Nur Syifa Khairah ada. Syifa ada Syifa? Syifa Khairah ada. Ada. Oh, tak bunyi suara pun. Syifa Khairah ada Okey, Ustaz tanda kehadiran ada. Waisa hadir, Waisa. Afifah Ham. Waisa tak ada. Okey, Afifah Ham pun Ustaz dah tanda dah. Yang Ustaz tak sebut nama tadi maksudnya Ustaz dah tandalah kehadiran kita pada hari ini. Alhamdulillah 28 orang hadir. Ustaz. Ya. Lagi Ustaz hantar yang visual tadi dalam grup WhatsApp boleh Ustaz? Nak try lagi. Boleh. Nanti Ustaz hantar send dia punya link dia, nanti boleh berlatih lagi. Okey. Nanti boleh try yang hak ular punya ke, hak yang pusing-pusing ni, roda rawak ke, membuka kotak Okey. Baik, insya-Allah Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kelas ni. Insya-Allah mudah-mudahan Ustaz doakan semoga semua berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Kita tutup kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal inna insana fakhus ila allazina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Bye semua. Waalaikumsalam. Bye bye. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam sama. Bye bye. Nak Betin habis dah. Betul habis. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bye.